Beralih ke perkembangan lain, selepas 3 minggu rakyat bangkit menyuarakan kemarahan terhadap kenyataan Mat Sabu yang menyanjung anggota komunis yang menyerang Balai Polis Bukit Kepong, PAS hari ini membuat pendirian rasmi. Ia menolak ideologi dan perjuangan komunis. Menurut laporan bernama, PAS juga menerima hakikat UMNO memperjuangkan kemerdekaan negara. Setiausaha Agung PAS, Datuk Mustafa Ali berkata pendirian rasmi itu dibuat selepas meneliti kenyataan Mat Sabu. Ternyata pendirian PAS itu bercanggah dengan kenyataan Mat Sabu yang diangkat sebagai timbalan Presiden Parti. Dalam pada itu, Mat Sabu dilihat terus bersandiwara selepas melabelkan Dato' Onn Jaafar dan Tunku Abdul Rahman sebagai ejen British. Hari ini Mat Sabu berkata Dato' Onn dan Tunku Abdul Rahman wajar diletakkan sebagai tokoh pejuang kemerdekaan. Sebelum ini, lebih 500 laporan polis dibuat di seluruh negara oleh pelbagai pihak, terutama bekas anggota Pasukan Keselamatan Negara yang marah terhadap kenyataan kontroversi oleh Mat Sabu yang mendakwa pengganas komunis sebagai hero. Hampir 3 minggu berlarutan kontroversi kenyataan timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu atau Mat Sabu yang memperlekeh anggota polis dalam tragedi Bukit Kepong. Ternyata kesilapan yang dilontarkan oleh pemimpin PAS itu menimbulkan keresahan dan kecelaruan dalam fakta sejarah negara. Jika dilihat, pelbagai pihak terus menzahirkan bantahan terhadap kenyataan itu dan tidak terhenti setakat itu sahaja kerana yang turut terasa kesannya kini anak cucu pejuang negara. Ditemui di kediamannya di Bandar Baru Uda dekat Johor Bahru, salah seorang waris pejuang tragedi Bukit Kepong, Jamilah Abu Bakar, 65 tahun, tetap dengan pendiriannya untuk tidak bersemuka dengan Mat Sabu, walaupun ada segelintir pihak mahu mengatur pertemuan itu. Masa yang malam raya tu, kita dah siap dah berbuka apa semua, kita baring kat sini. Kali dengar dia sentuhnya Bukit Kepong, kata dia perjuangan Bukit Kepong tu komunis ke apa cakap. Hati saya sakit tau. Sakit sangat. Memang sedih lah kita. Itu hari tu kita cakap dengan yang datang semalam yang orang Mat Sabu tu, kata kita tak nak lagi berlaku. Cukuplah kita yang menghadapi hidup sengsara. Kita cakap kita tak nak anak-anak sekarang terjumpa lagi macam itu. Turut menzahirkan kekesalan serupa dua anak Jamilah. Saya memang membantah sekeras-kerasnya disebabkan masa peristiwa tu nenek saya terkorban, bapa saudara saya terkorban. Lepas tu saya sedih. Mak saya nampak tak kenal mak dia. Atuk. Jadi maknanya saya pun tak pernah lihat atuk saya lagi. Lepas tu bila Mat Sabu bangkitkan isu ni, dia banyaklah mengguriskan hati baik anak-anak pejuang semualah. Kita tak setuju. Memang kita tak setuju habis-habisan. Ada tengok dekat TV lah berita keluar pasal kes Mat Sabu ni. Dia kata macam pejuang dekat Bukit Kepong tu, dia kata sebenarnya pengganas komunis tu yang memperjuangkan untuk kemerdekaan tu semualah. Jadi kita orang ni pun macam pelik jugalah kan. Tapi ya tengok macam biasa je. Kali masa lepas raya pertama tu, malam raya, Bukit Kepong tu ada telefon lah. So kita datang sana lah. Tapi kita pun tak tahu untuk apa. Tiba kat sana, ni ada orang petikai pasal isu Mat Sabu ni lah. Jadi macam rasa terkilam pun sedih lah. Sebab dia punya kenyataan tu kan, dia kata macam dia memutarbelikkan fakta sejarah lah. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Mencapai kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah. Walau bagaimanapun, kita bersyukur kerana negara mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Walaupun sudah merdeka, negara masih menghadapi ancaman pengganas komunis. Kemerdekaan negara dicapai dengan kebijaksanaan pemimpin, sebab itulah negara bebas daripada cengkaman penjajah tanpa menumpahkan setitik darah pun. Kemerdekaan ini membolehkan rakyat membentuk satu negara yang bebas dan berdaulat tanpa campur tangan asing. Malangnya, terdapat kumpulan pengganas yang mempunyai agenda untuk menegakkan sebuah negara komunis dengan melakukan sabotaj dan kekejaman. Saya yang tahu, yang paling jahat sekali dibolehlah komunis.
Dia pukul tu tak sedar. Dia balut dengan bendera komunis, dia gantung dekat pokok getah. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam kita kena gantung kepala ke bawah, kaki ke atas. Apa cara dia? Darah semua keluar lah. Koma lah. Ideologi komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan menentang institusi raja-raja cuba menyebarkan propaganda kononnya mereka ini pejuang rakyat. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Apabila sebaik saja Jepun menyerah diri, pengganas komunis terus keluar dari hutan dan melakukan huru-hara serta membunuh rakyat yang tidak berdosa kerana membalas dendam. Dia punya hati dia, betul-betul hati dia terlampau kejam. Dia kalau jumpa kita, dia kalau boleh, dia bukan kata nak mati kita, dan dia nak, kalau dapat kita punya body ini, dia cincang-cincang. Itulah kezaliman komunis yang sebenar-benarnya. Generasi kini seharusnya sedar terdapatnya dakwah yang cuba menghidupkan kembali atau menimbulkan simpati kepada pengganas komunis. Mereka berusaha mengelirukan rakyat dengan mendakwa kononnya pengganas komunis adalah pejuang. Mak Sabu ni, saya hormat yang bahagia ni, Mak Sabu ni, dia tak tahu sejarah. Dia lahir dia pun tahun 50-an. Saya tahun 30-an. Mana ni YB Mak Sabu ni tak tahu. Tanyalah pada kami. Kami yang lama hidup lagi. Tanya. YB Mak Sabu ni mungkin tak faham sejarah. Dia dengar-dengar cakap aja. Siapa itu Haider? Ahmad Haider ni siapa dia? Siapa orang ni? Komunis macam mana? Tapi YB Mak Sabu ni memang tak baca dia punya sejarah. Dia tak faham menggali. Pada saya, ini Mak Sabu, dia adalah satu orang yang tidak membaca sejarah. Sebab apa? Dalam juangan yang benar-benar kita memperjuangkan untuk menghalau, menentang komunis ni, kita menentang mati-matian dan kita berkorban nyawa. Tapi dia tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Dia dengan sewina-winanya mengatakan kita adalah bukan perjuang negara kan, tapi adalah yang kita yang sebenar-benarnya untuk perjuang. Kenyataan Mak Sabu mendakwa Mak Indra sebagai pejuang adalah dangkal kerana Mak Indra bukan seperti Mak Kilau. Dalam pada itu, dua pertubuhan bukan kerajaan membuat laporan polis membantah kenyataan Muhammad Sabu yang menidakkan sejarah pengorbanan polis dan tentera menentang keganasan komunis. Yang di-Pertua Pekida Wilayah Persekutuan, Datuk Paduka Roslan Dahaman berkata, kenyataan tersebut telah mengguris hati dan perasaan rakyat Malaysia, terutama anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka yang telah terkorban semasa mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong. Kami cuma nak dia datang ataupun minta maaf secara ramai apa yang berlaku. Lepas tu dia kena fikir yang terbaik supaya benda takkan berlaku lagi. Presiden Baris Nordin Hassan menggesa pihak berkuasa bertindak tegas terhadap Muhammad Sabu kerana kenyataannya yang memberi implikasi buruk kepada rakyat dan negara. Dia mesti tarik balik kenyataan dia, minta mohon maaf secara terbuka. Beliau khawatir generasi muda akan terkeliru dengan kenyataan begitu dan boleh menimbulkan perasaan negatif terhadap kerajaan serta perjuangan bangsa. Laporan dibuat di Balai Polis Jalan Haji Yusof, Kuala Lumpur tengah hari tadi.